Okey, seterusnya kita nak tengok eksperimen Mendel. Yang pertama sekali di muka surat 231. Iaitu Mendel melakukan pewarisan monohybrid ataupun kacukan monohybrid ya. Kita tengok kat sini ya, kacukan monohybrid. Kacukan monohybrid bermaksud kacukan hanya menggunakan satu ciri saja. Dalam eksperimen Mendel yang pertama ni, Mendel memilih ciri ketinggian. Okey, kita tengok sini. Fokus betul-betul apa yang cikgu nak sampaikan ni. Mendel mengacukkan pokok kacang pis baka tulin tinggi dengan pokok kacang pis baka tulin rendah. Mendel menggunakan dua induk yang berbaka tulin. Satu yang berbaka tulin tinggi, satu lagi yang berbaka tulin rendah. Apa maksudnya baka tulin? Apa maksudnya baka tulin dekat sini? Kenapa kita pakai T besar, T besar? Ada dua T besar. Kenapa bukan ada tiga T besar? Okey, jawapannya kat sini ya. Okay, kita tengok sini contohnya. Sebelum saya terangkan Mendel ni, cikgu akan terang yang ni dulu. Okey. Ini adalah kromosom homolog. Dalam sel badan kita ada semuanya 23 kromosom homolog. Ini adalah mewakili satu pasang kromosom homolog dalam sel badan kita. Okey, di sepanjang kromosom homolog kita terdapatnya ataupun terletaknya gen-gen. Contohnya dekat sini ya, contoh. Okey, saya bagi contoh, cuba kita tengok. Ini adalah kromosom homolog dalam badan kita. Kromosom homolog bermaksud satu adalah daripada ayah, kita warisi daripada ayah, dan satu lagi kita warisi daripada ibu. Okey. Di sepanjang kromosom homolog akan terdapatnya gen-gen. Contohnya kita tengok dah. Kita tengok yang pertama pada kromosom ayah. Di sini terdapatnya gen warna mata. Di bawahnya adalah gen jenis rambut, gen lesung pipit, gen kehadiran pigmen pada kulit, dan gen jenis darah. Ada berjuta-juta gen di atas kromosom homolog. Ni adalah contoh. Dan apabila hendak terbentuknya kromosom homolog, kromosom daripada ayah dengan ibu tadi akan mencari pasangan yang mempunyai susunan gen yang setara dengan pasangan dia. Okey, contohnya gen warna mata ayah katalah ada di sini. Contohnya lah, gen warna mata ayah ada di sini. Dia akan berpasangan dengan kromosom emak yang gen warna mata emak juga berada di sini. Nampak tak? Jadi gen ini berada di kedudukan yang setara. Kedudukan yang sama, di lokus yang sama. Jadi pasangan gen yang berada pada lokus ataupun kedudukan yang sama dalam kromosom homolog kita panggil alel. Okey, lagi sekali kita fahamkan apa dia alel. Sebab nanti dalam eksperimen Mendel awak akan jumpa perkataan alel, awak akan jumpa perkataan gen. Jadi rasanya cikgu akan terangkan dululah. Apa dia alel? Alel itu adalah pasangan gen. Dia adalah pasangan gen yang berada pada lokus ataupun kedudukan yang sama dalam kromosom homolog. Alel ni biasanya kita akan simbolkan dengan biasanya disimbolkan dengan huruf. Disimbolkan dengan huruf. Okey? Kita ada dua jenis alel. Kita ada alel dominan. Kita ada alel resesif. Alel dominan biasanya kita simbolkan dengan huruf besar. Sementara alel resesif kita simbolkan dengan huruf kecil.
Jelas? Jadi sebelum kromosom itu membentuk kromosom homolog, dia akan mencari pasangan dia yang ada kedudukan gen yang sama dengan dia, baru dia boleh bentuk kromosom homolog. Contoh lagi sekali. Gen jenis rambut ayah ada di sini. Dia akan cari pasangan daripada ibu yang gen jenis rambut juga berada di lokus yang sama dengan dia. Baru dia boleh jadi kromosom homolog. Seterusnya, gen lesung pipit. Gen lesung pipit ayah ada di sini. Dan dia akan pastikan, dia akan cari kromosom si ibu yang gen lesung pipit juga berada di lokus yang sama. Baru dia boleh jadi kromosom homolog. Kalau gen lesung pipit ayah ada di, contoh, kalau gen lesung pipit ayah ada di sini dan gen lesung pipit si ibu ada di sini, dia takkan jadi kromosom homolog. Okey, gen jenis darah ayah berada di sini dan gen jenis darah ibu juga mesti berada di lokus yang sama. Barulah boleh jadi kromosom homolog. Nampak tak? Itu adalah gen. Gen adalah sebenarnya unit asas pewarisan. Gen adalah unit asas pewarisan. Dan apabila gen itu berpasangan, dan berada pada lokus yang sama, kita panggil alil. So, definisi untuk alil adalah pasangan gen yang berada pada lokus, atau lokus tu kedudukan yang sama dalam kromosom homolog. Kita panggil alil. So, kena ingat, alil biasanya kita simbolkan dengan huruf. Huruf besar mewakili alil dominan, sementara huruf kecil mewakili alil resesif. Jadi, awak faham ya apa dia alil? Okey, kita tengok ni pula contohnya. Yang ni nanti kalau awak rasa awak perlu salin, awak salin sebagai nota. Sebab dalam buku teks ada ni. Yang ni saya cari daripada Google. Okay, daripada internet. Jadi kalau awak rasa benda ni penting, maklumat ni penting untuk awak lagi faham, elok better awak salin. Okay, kita tengok lagi satu. Ini adalah sepasang kromosom homolog. Okay, tengok yang bawah ni nah. Cuba kita tengok di sini. Okey, contohnya di sini ya. Ini adalah huruf-huruf yang mewakili gen pada yang mewakili gen pada kromosom. Ini alil lah ni. Ini adalah alil resesif. Katalah ini adalah kromosom ayah. Ini adalah kromosom homolog Ini adalah kromosom ayah, ini adalah kromosom ibu. Katalah ayah membawa alil A kecil, yang si ibu membawa alil A besar. Tak sama kan? A kecil dengan A besar kan? So, pasangan gen yang macam ni ada huruf kecil dengan huruf besar. Yang ni kita panggil alil, ataupun kita panggil gen heterozigot. Yang ni namanya gen heterozigot. Gen heterozigot. Ya? Contohnya lah. Kita bagi contoh lah. Katalah yang ini adalah gen untuk warna kulit. Contoh ini adalah gen warna kulit. Gen warna kulit ayah bawa A kecil, alil resesif. Si ibu membawa alil dominan, A besar. So, ini adalah gen heterozigot. Okey. Lagi satu yang dekat bawah ni, kalau boleh saya conteng. Ayah bawa B besar. Ayah membawa alil dominan. Sedangkan si ibu membawa alil resesif. So, ini juga dikenali sebagai gen heterozigot. Gen heterozigot. Mungkin ini mewakili gen untuk warna mata. Contoh. Yang ni gen warna kulit, yang ni gen warna mata.
Okay. Okay, si ayah membawa yang lagi satu, gen yang lagi satu ni, si ayah membawa alel dominan. Dan si ibu juga membawa alel dominan. Si besar. Yang ni kita bagi nama gen homozigot dominan. Gen homozigot dominan. Okay, tulis sini. Gen homozigot dominan. Sebab huruf besar. Okay. Lagi satu contoh. Yang bawah ni. Ayah membawa alel dominan. Dan si ibu juga membawa alel dominan. Yang ni juga kita panggil gen homozigot dominan. Mungkin yang D tu mungkin ciri kehadiran lesung pipit, contohlah. Jadi dekat sepanjang kromosom homolog tu akan terdapat banyak gen. Okey, yang kat bawah ni, yang ni adalah gen heterozigot. Sebab alelnya tak sama. Okey. Begitu juga kita tengok F. Yang sini pula F. Yang ni alel dominan, yang ni alel resesif. So dia adalah gen heterozigot. Yang ni bersama, yang ni alel dominan, yang ni alel resesif. Juga gen heterozigot. Okey. Okey. Cikgu nak bagi tahu kat sini. Apabila gen heterozigot ni apabila terdapatnya gen heterozigot, contohlah ya, contoh ini adalah gen yang mengawal ketinggian. Ini adalah gen yang mengawal apa ni, contohnya apa? Contohnya kebolehan menggulung lidah. Kebolehan menggulung lidah. Katalah contohnya boleh gulung lidah adalah dominan. Kita pakai ini. Kita pakai ini. So, kita jangan pakai huruf F lah, kita pakai huruf G lah, gulung lidah. Okey. Ini adalah gen untuk mengawal kebolehan menggulung lidah. Katalah kebolehan menggulung lidah adalah dikawal oleh gen dominan. Tak boleh menggulung lidah adalah dikawal oleh gen resesif. Okey, si ayah mengandungi gen dominan, kita simbolkan dengan G besar. Dan si ibu membawa gen resesif, tak boleh gulung lidah. So, kombinasi G besar dengan G kecil, kombinasi alel G besar dengan G kecil akan menghasilkan gen heterozigot. Betul tak? Ini adalah gen heterozigot. Gen heterozigot. Awak dapat G besar daripada ayah, awak dapat G kecil daripada mak. So, apakah kebolehan yang awak dapat sekarang ni? Okay, apabila alel dominan G besar, dia berpasangan dengan alel yang resesif G kecil, ciri yang dibawa oleh alel G kecil tu tak nampak. Dia akan tersorok. So, ciri yang alel dominan bawa ni, ciri yang dibawa oleh alel dominan ni akan lebih menonjol. So, si anak tadi akan dapat kebolehan menggulung lidah. Jelas kan? Sebab apabila alel dominan berpasangan dengan alel resesif, ciri yang dibawa oleh alel resesif tu akan terlindung. Sementara alel dominan tadi akan mempamerkan ciri dia. Okay, contohnya pula. Ini tak tahulah ciri apa. Mungkin ciri, ini mungkinlah ciri apa. H, apa dia? Hidung mancung, hidung penyek ke, contohnya lah dah. Okey, si bapa membawa alel dominan, si ibu juga menyumbangkan alel dominan.
So, gabungan dia adalah H besar, H besar. Yang ni adalah kita panggil gen homozigot dominan. Gen homozigot dominan juga dikenali dengan nama baka tulin dominan. Yang ini resesif. Ini adalah gen homozigot resesif. Yang ni gen homozigot resesif. Kita tulis sini. Ini adalah gen homozigot resesif. Yang ini gen homozigot dominan. Saya padam. Dominan. Okey? Ataupun juga kita tulis sebagai baka tulin dominan. Ataupun slash. Ataupun baka tulin dominan. Yang ni baka tulin resesif. Okey? Yang ni, yang bawah ni I kecil, yang ni J besar. So, gen heterozigot. K besar, K kecil. So, dia adalah gen heterozigot. Ini adalah alel dominan. Ini pun alel dominan. So, baka tulin dominan ataupun gen homozigot dominan. Ini M besar, ni M kecil. Alel dominan, yang ni alel resesif. So, gabungan ini kita panggil gen heterozigot. Maksudnya ciri yang dibawa oleh M kecil ni tak nampak. Ciri yang dibawa oleh M besar ni akan menonjol. Yang ini pula alel dominan berpasangan dengan alel dominan. So, kita panggil pasangan gen homozigot dominan ataupun baka tulin dominan. Cikgu rasa cikgu dah terang dah dengan sehabis baik dah. Okey? Inilah yang cuba yang nak disampaikan dekat sini ni. Apa yang cikgu dah terangkan ni, apa inilah yang ni lah. Ya. Okey, ni yang ni. Sepasang alel dominan yang seiras bagi gen yang sama untuk mengawal trait yang sama, genotip bagi individu ini adalah Okey, yang ni kalau kita tengok dalam bentuk ayat ni macam susah sikit nak faham kan? Jadi asyik rasa yang terang lagi tu awak lagi senang nak faham lah. Okey. Kalau sama, dia sama ada homozigot dominan ataupun homozigot resesif. Kalau berbeza, kita panggil gen heterozigot. Okey? Yang ni adalah penerangan untuk yang ini. Yang nanti yang ni kita akan tengok pewarisan, macam mana mekanisme pewarisan. Ini adalah penerangan untuk alel dan juga apa tadi, gen. Okey? Awak faham ni dulu, nanti baru senang kita nak relatekan dengan kita punya gambar rajah pewarisan Mendel.